Cik Amir, okey ke? Sihat Puan. Sihat sihat. Saya macam ni lah. Alhamdulillah sihat. Kita So berkati harap-harap sesi malam ni malam ni lain dengan okey. itulah insyaAllah. Betul. Kita berkati sesi kita dengan Ummul Kitab Puan. Al-Fatihah. Tu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kena menurut niat. Jadi macam yang Puan Malia cakap tadi lah, moga layan kita malam ni better daripada minggu lepas. So far nampak harap-harap okey lah kot. Jadi Alhamdulillah kita dah masuk minggu kedua untuk kapsul Nak Kaya Seribu Daya dengan penulis. Siapa-siapa yang tak mengenali Puan Malia boleh tengok dekat Facebook lah. Beliau aktif kat Facebook sebenarnya. Boleh kata setiap pagi Puan buat live, betul tak? Ya, pagi-pagi saya dalam kereta saya akan sembang-sembang dengan follower saya. Saya dah menulis bertahun-tahun. Itu kalau ikutkan ada grup Telegram tu. Nak tahu detail boleh pergi Facebook Puan Malia. Link semua di situ. Tapi malam ni kita nak sembang pasal cabaran perkahwinan pada usia muda. Yang mana kita tahu sebelum ni, minggu lepas, Puan Malia ada bagi tahu dia kahwin umur 23 tahun. Uish, muda tu. Saya pun kahwin 26 Puan. Jadi sebagai mukadimah, lah daripada Puan Malia, kenapa Puan masukkan tajuk cabaran perkahwinan pada usia muda ni dalam buku Nak Kaya Seribu Daya. Bismillah Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, terima kasih Cik Amir. So saya masukkan tajuk tentang perkahwinan di usia muda, tentang nak kaya seribu daya ni sebenarnya melambangkan bahawa semua orang Allah bagi rezeki, insya-Allah Allah akan pandang usaha kita kalau kita meletak sedaya upaya usaha. Sebab saya selalu ingat pesanan rakan saya, dia cakap kita ni bekerja Malia, dia kata biar sampai Allah simpati, biar hingga Allah pandang usaha kita. Dia sampai Allah kata, kesian makhluk aku ni dah berusaha sedaya upaya, tak bagi banyak, bagi sikit. So jadi itulah yang merujuk kepada effort ataupun daya yang kita perlu letakkan. Sebab walaupun kita ni lahir daripada keluarga biasa-biasa, bukanlah orang kata kerabat diraja ke anak menteri, tak. Kita orang biasa, marhin kan. Tapi kita sebolehnya kita tak nak mewariskan kekurangan atau kemiskinan kepada waris-waris kita, insyaAllah. Kita sebagai ibu bapa atau sebagai golongan yang berkeluarga, kita nak memberi kehidupan yang lebih baik daripada generasi ke generasi, bukan setakat di akhirat, di dunia juga, sebab kita mencari keseimbangan tu Cik Amir. So jadi itulah kenapa buku ni bertajuk Nak Kaya Seribu Daya, melambangkan bahawa marhin pun sebenarnya boleh memiliki sedikit harta, insyaAllah, dengan usaha dan strategi juga ilmu yang betul. Itu dah mukadimah daripada Puan. Jadi siapa-siapa yang tak dapatkan buku ni lagi, kita kongsi sikit lah. Dalam buku ni Puan Malia ada bagi tahu, Puan Malia asalnya bukan kaya macam sekarang ni. Ni pun nak kaya lagi ni sebenarnya ni. Puan Malia dia jadi macam orang cakap awal kahwin tu boleh kategori sebagai miskin bandar. Jadi kalau boleh malam ni lah kongsikan sikit lah Puan, tip berjimat yang Puan dan suami amalkan waktu awal usia perkahwinan tu. Mana tahu yang dengar kita ni banyak orang muda kan. Kalau boleh kongsi tip-tip berjimat orang yang baru mulakan perkahwinan tu. Bismillah Puan. Ya, betul. Alright, dia macam ni Cik Amir, kita tak ada pilihan sebenarnya waktu tu. Waktu tu memang tak ada pilihan sebab di zaman tahun 2000, awal 2000, di zaman 17-18 tahun lepas waktu saya memulakan kehidupan, tidak ada ramai orang yang bercakap tentang kewangan, tentang pengurusan wang. Zaman tu sesiapa yang bercakap tentang wang ni akan dianggap orang jahat lah. Tamak harta, gila dunia, zaman tu. So jadi tidak ramai yang berkongsi ilmu kewangan. Jadi kita buat atas dasar kita tidak faham tentang ilmu kewangan, kita anggap kita gaji kecil maka kita kena berjimat. Okay, so jadi saya dan suami kita banyak berbincang, kita mengamalkan sistem envelope waktu tu. Maksudnya contoh kita ada gaji 2,000 untuk seisi keluarga, contoh lah. Waktu tu I think seisi keluarga pendapatan tak sampai 2,000 pun, tapi kita anggar 2,000. Jadi 2,000 ni saya akan letak dalam envelope, pecahkan kepada 4 minggu beresingan untuk kos belanja, makan, minum, semualah. Yang pertama cara saya menghabiskan pendapatan adalah dengan berjimat tu saya dah letak minimum sewa rumah tak boleh rumah mahal sangat. Sebab kita pun keluarga kecil, sewa rumah 1 bilik, 2 bilik pun cukup. Asalkan ada tempat berteduh yang selamat untuk
keluarga kita. Dan yang kedua adalah kita buat masa tu saya fikir kos makan kalau makan kat kedai suami isteri mahal. Jadi saya masak. Dah alang-alang saya masak lebih. So contoh hari ni saya dah tahu besok nak masak apa, saya tanya kawan office, besok ada tak sesiapa nak order contoh nasi tomato dengan ayam masak merah. So jadi selain saya berjimat, saya menambah pendapatan. So jadi adalah 5-6 orang, tapi Cik Amel waktu tu kalau kita jual nasi RM4 pun kali 5 orang RM20, banyak untuk orang yang miskin bandar macam saya waktu tu. So jadi bila kawan-kawan order, dia orang macam macam seronok. So department lain pun order. Jadi saya sampai tahap saya bawa beg yang besar untuk bawa makanan. Itulah mungkin laluan yang Allah bagi untuk saya ditegur oleh Allah, cakap Malia, sebenarnya jimat tidak akan menjadikan kita kaya. Jimat cuma melambatkan kita miskin saja. Tapi untuk kita cepatkan kekayaan tu, kita kena tambah pendapatan. Dari situ baru saya faham bahawa sebab tak ada guru kan, kita belajar sendiri pengalaman kita jimat pun duit RM2,000 duduk RM2,000 situ tak bertambah-tambah. Tapi kalau saya boleh menjana keuntungan RM20 sehari darab dengan 30 hari atau darab dengan 20 hari, saya dapat RM500,000 juga, tolak keuntungan semua kan. So dari situ saya faham sebenarnya berjimat adalah temporary solution dalam fasa keuangan. Tetapi untuk kita, anak-anak muda terutamanya hari ni yang baru memulakan kehidupan, saya selalu kempen kata tangguhkan hobi, tangguhkan kehendak, sebarang masa yang ada lebihan tu asalkan boleh jadi rezeki yang halal, pendapatan yang halal, buat. Sebab berjimat temporary solution. Untuk solution jangka panjang kita perlu tambahkan pendapatan. Itulah titik tolak bagaimana bermulanya saya boleh, orang kata walaupun pendapatan keluarga sekitar RM2,000 contoh saya boleh menabung RM1,000, 50% dengar banyak tapi sebabkan pendapatan tu bertambah. So itu saya nak cerita pengalaman peribadi saya lah. Tapi yang ayat ni betul saja kan. Berjimat melambatkan miskin. Nak kaya cepat kena tambah pendapatan. Betul tak? Betul. Nak kaya cepat kena tambah pendapatan. Tapi kalau kita boleh buat dua-dua sementara, itu subhanallah lagi akan bertambah-tambah dengan cepat lah. Lambat miskin dah cepat kaya. Itu yang kita kata usaha yang berganda, insyaAllah. Okey. Tadi kita cakap pasal jimat, dia nak lambat miskin. Okey, ni kita nak cepat kaya pula. So kita nak tahu daripada Puan perkongsian lah kalau boleh nak tambah pendapatan ni yang Puan dan suami amal hingga berjaya keluar. Jadi kalau dengar ni memang wow lah. Miskin bandar T20. Ush, T20. Itu kalau ikut, kalau boleh kongsi lah berapa lama perjalanan tu dan kongsi beberapa sikit lah amalan penambahan nak tambah pendapatan ni, apa yang boleh Puan kongsikan, Puan? Bismillah. Okey. Apa dia macam mana? Okey, saya yakin lah rumah tangga saya sama juga dengan rumah tangga golongan marhim yang lain Selalunya dalam rumah tangga ni keuangan kita diuji 5 tahun pertama. So jadi 5 tahun inilah pasangan-pasangan muda kena rancang betul-betul. Rancang maksudnya segala benda rancang lah. Maksud duit tu kalau boleh kenal pasti siapa yang lebih celik wang dan yang lebih berdisiplin dalam soal menguruskan perbelanjaan, yang lebih teliti dalam soal merekod. Jadi apa yang kita buat macam dalam keluarga saya dan suami berbincang, suami saya dan saya bersetuju, okey, saya lebih berkira lah bab belanja ni. Jadi suami saya kata, okey, saya yang urus. Jadi maksudnya dua pendapatan masuk ke dalam satu sumber yang sama dan keluar dari satu sumber yang sama, kita pantau setiap sen dan rekod. So jadi cara untuk kita tambahkan pendapatan adalah kita sentiasa memiliki pendapatan kedua. Waktu tu saya ingat kita agak aktif lah beli kereta terpakai sebab kita ada simpanan yang memang kita duk simpan 50%, 1,000 sebulan waktu tu So kita dapat beli kereta terpakai. Lepas tu sebab suami saya engineer dia, jadi kita touch up sedikit kereta tu, kita jual balik dengan keuntungan 30 hingga 40%. Itu yang kita kata menambah pendapatan tu lebih laju. Kalau kita nak melabur, kita kena tunggu setahun baru dapat. Tapi bila kita berniaga, tu sunnah Rasulullah kan berniaga ni, kita boleh dapat 30 ke 40% dalam satu transaksi. So jadi itu cara terpantas saya dengan suami lah. So daripada perjalanan kita membina pendapatan kedua ni, kita mula kenal dengan ramai orang.
Dan kita dah start berniaga macam-macam. Bukan setakat makanan. Saya waktu tu jual makanan, jual spaghetti lah, jual nasi lah, jual lah apa-apa makanan boleh jual. Dan suami saya buat kereta second hand. Dan hinggalah kita juga sentiasa hadir ke kelas-kelas training kan. Training macam communication skill, kerjaya, banyaklah training-training kita hadir dan pendapatan kita meningkat seiring dengan pertambahan ilmu. So jadi kalau orang tanya saya bagaimana nak keluar daripada kepompong kemiskinan, kena ada ilmu. Alright, kena ada ilmu. Bila kita berilmu, tawaran di dalam pasaran terhadap kerja juga lebih meningkat. Maksudnya kita dah ada kemahiran berkomunikasi, kita ada networking, kita kenal rakan-rakan dalam kerjaya. Dan bila di tempat dia orang atau kawan kepada kawan ada peluang kerja, dia tanya kita, Malia, you happy tak kerja sekarang? Kalau you tak happy, saya ada kawan untuk pergi ke tempat company sekian-sekian. Dari situ saya faham. Sebab kalau saya tunggu di syarikat yang sama, naiklah 3%, 4%, 2% kan gaji. Tapi kalau saya lompat-lompat kerja waktu tu kan saya fikir, oh cepat ni naik. So jadi untuk mempercepatkan proses, saya juga sentiasa menjaga hubungan baik dalam networking saya. So jadi kita kena dalam industri, kita jangan berada jadi katak lentu burung lah. Kita kena berkawan dengan ramai orang. Macam hari ni saya dalam industri emas. Semua dealer-dealer emas kawan saya. Sebab kita kena ada kawan di dalam networking yang sama supaya kita dapat melihat banyak peluang. Kawan-kawan kita bila ada peluang, mereka pun akan ingat kat kita sebab kita berkawan dengan dia orang. Itu penting circle tu, insyaAllah. Alright. Itu dia orang cakap antara kelebihan berkawan-kawan lah. Selain daripada tu, Puan, kalau siapa-siapa yang tengok live ni, Puan Malia ni sebenarnya 15 minit ni sekejap je. Dia biasa setengah jam Puan cakap. Jadi kita punya kalau kelas 2 jam pun tak cukup masa. Itulah. Betul, kita ni kedekut, kita bagi 15 minit je. Sebab kita nak start minggu. Kita tak nak ganggu waktu Puan Malia lah sebenarnya. Dan untuk kesimpulan, malam ni punya bab cabaran perkahwinan pada usia muda Puan. Sebabkan layan kita pun cantik, Alhamdulillah. So saya serahkan Puan untuk rumuskan apa yang kita boleh simpulkan tentang kapsul kita malam ni. Bismillah Puan. Okey. Perkahwinan ni sebenarnya selain daripada jodoh, ianya adalah keputusan yang besar dalam hidup. So saya nasihatkan anak-anak muda sebolehnya kita, kalau boleh biar kita bertemu jodoh sekali, kita hidup sekali, mati sekali, berkahwin sekali kalau boleh. Kalau kaum lelaki tu tak boleh lah. Kalau ada peluang poligami, sunnah juga kan. So tapi seboleh-bolehnya sebagai wanita, saya selalu nasihat anak muda, selagi boleh pilih jodoh yang baik, pilihlah jodoh yang ada sikap ataupun keinginan untuk memperbaiki hidup. Dia tak boleh pilih yang setakat berserah, reda, pasrah aja Cik Amir. Dia kena pilih pasangan yang ada sedikit basic atau fundamental kewangan yang boleh dibawa berbincang soal wang ringgit dan pengurusan perbelanjaan. Dan juga kena ada satu mindset bahawa bila kahwin bukan macam drama dalam petang-petang tu. Kahwin bahagia, sweet-sweet tak ada. Bila kita kahwin tu kan, syaitan dah tak kacau, kita dah terbuka hijab. Waktu tu kita nampak banyaknya kelemahan pasangan kita. Sebelum duk nampak yang cantik, yang manis, yang marshmallow je. Tapi bila rupanya dah berumah tangga, kita nampak subhanallah. Kenapalah tak perasan sebelum kahwin? Sebab itu mindset kena kuat. Bila kita nak buat keputusan tentang berkahwin ni, kita kena betul-betul tekadkan hati sebolehnya. Kita kahwin sekali, hidup sekali, mati sekali, biarlah jodoh kita sehingga mati, insya-Allah. So jadi betul anak muda, cabaran perkahwinan ni memang sangat-sangat tidak mudah. Tapi dengan ilmu kewangan yang betul, kesabaran, kemampuan dan kesanggupan untuk menurunkan ego dan berbincang tentang wang ringgit secara terbuka, setiap rumah tangga akan baik-baik, insya-Allah. Itu dah mungkin saya boleh rumuskan sikit lah daripada apa yang Puan cakap ni. Memang nombor satu ilmu agama lah. Itu memang kita boleh nafi lah. Tapi yang kedua, penting ilmu agama ni, kewangan. Sebab saya pun ada pengalaman macam Puan cakap. Macam tadilah Puan cakap, lepas kahwin nampak marshmallow kan. Lepas kahwin, kita pun semua true colour. Jadi benda ni orang cakap, sebelum kahwin tu, cinta tu buta lah Puan. Tapi tak apa. Buta. Lepas. Tapi macam Puan cakap tu, ilmu kewangan. Macam ni. Harga pun murah je kalau ikut buku Puan Malia ni. Siapa-siapa tak dapatkan lagi, Puan ada jual juga tak? Direct dengan Puan boleh beli tak? Betul, saya ada juga letak dalam PG Mall. Sebab first kita nak mengubah kehidupan, kita kena
pastikan diri berilmu. Dan untuk berilmu sekarang nak jimat masa, kita cuma baca buku orang-orang lain. Macam saya jimat lah 18 tahun tuan-puan, sebab saya dah tuliskan, dah compile kan dalam 18 tahun tu dalam buku ni. Cuma baca, elak kesilapan saya buat dan ikut yang mana baik dan sesuai untuk kebaikan diri sendiri, insyaAllah. Ada dua pilihan, nak beli direct dengan Puan Malia boleh, dengan kami boleh. Yang penting beli. Boleh. Baca, hadiah kat orang. Tu dia. Sebab memang manfaat sangat banyak. Dan terima kasih Puan untuk sesi malam ni. Dan kita sadar untuk jumpa sesi akan datang. Ni pun topik yang best ni. Pengurusan gaji. Kalau ikut tarikh 22 Mac minggu depan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih semua yang ikuti live kami. Tak sempat nak scroll semua. Jadi siapa-siapa yang terlepas boleh tengok dekat IGTV. Saya akan letak kat situ. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kita tutup sesi kita dengan tasbih kifarah. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Amir. Jumpa lagi insya-Allah.